Kementerian Ekonomi telah melancarkan inisiatif pendapatan rakyat atau IPR sejurus selepas belanjawan iaitu pada 26 Februari 2023. Di bawah IPR, sebanyak 3 inisiatif rintis seperti yang disebut tadi telah diperkenalkan iaitu inisiatif usahawan tani atau INTAN, inisiatif usahawan makanan ataupun INSAN dan inisiatif operator perkhidmatan ataupun IKSAN. Inisiatif ini melibatkan kerjasama antara kerajaan, penerima-penerima, rakyat dan komuniti serta rakan-rakan strategik melalui satu konsep yang kita panggil dengan izin Whole of Nation Approach, merentasi ekosistem rantaian nilai dalam usaha menangani kemiskinan dan ketidaksamaan dan pada masa yang sama menjana pendapatan rakyat selaras dengan perancangan kita di bawah rancangan Malaysia ke-12. Sejak program ini dilancarkan, Kementerian Ekonomi telah menerima pelbagai maklum balas dan sambutan yang menggalakkan menerusi permohonan yang dibuat melalui laman sesawang IPR iaitu ipr.epu.gov.my yang dibangunkan khusus sebagai platform bukan sahaja kepada penerima untuk mendaftar tetapi juga kepada wakil-wakil rakyat, kepada komuniti, kepada jiran untuk mengambil tugas itu untuk mendaftarkan supaya kita ada senarai yang lebih besar untuk kita semak dengan pangkalan-pangkalan data kerajaan yang sedia ada. Bagi memastikan peserta yang memohon adalah layak, semakan silang akan dibuat dengan sistem data e-kasih iaitu senarai penerima miskin tegar yang kita sudah ada dan juga data-data penerima sumbangan tunai rahmah. Kementerian Ekonomi juga bekerjasama dengan kerajaan negeri dan pihak-pihak berkuasa tempatan dalam mengenal pasti dan mencalonkan golongan sasar yang layak dan menepati kriteria yang ditetapkan. Selepas ini saya ada perjumpaan dengan semua pimpinan PBT daripada seluruh negara supaya kita boleh percepatkan perkara ini untuk turun ke peringkat bawah di seluruh negara. Setakat ini, jumlah permohonan dalam tempoh lebih kurang seminggu setengah, ini dah nak masuk 2 minggu lah kan, ialah sekitar 24,000 orang. Jumlah itu bertambah daripada satu hari ke satu hari. Jadi insya-Allah dari segi sasaran itu, sasaran yang kita tetapkan ialah kalau mengikut perangkaan rasmi kerajaan ialah 130,000 orang keluarga miskin tegar dan dengan kita meluaskannya juga melalui tawaran kepada kumpulan B40, kita berharap akan dapat meluaskan ekosistem itu supaya bukan diserahkan semata-mata kepada kumpulan miskin tegar untuk mereka mengusahakan inisiatif-inisiatif ini tetapi dibantu dalam satu ekosistem yang juga mempunyai peserta-peserta daripada kumpulan B40 kerana pada kajian kementerian setakat ini kumpulan B40 ini mempunyai sedikit lebih keupayaan untuk mengusahakan dan itu akan dapat membantu penerima-penerima daripada miskin tegar. 1 minit lagi boleh? Silakan. Jadi seperti yang saya sebut tadi, komponen pertama dalam pelaksanaan IPR ialah INTAN yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan miskin tegar dan B40 serta mengurangkan pergantungan kepada pengimportan bahan mentah makanan. Ada bahan-bahan yang sepatutnya kita boleh usahakan sendiri. Contohnya import cili, import halia, contohnya jagung, tebu. Semua ini sebenarnya kita ada keupayaan dan kesesuaian. Di peringkat permulaan, tumpuan diberikan kepada tanaman strategik yang saya sebut tadi dan sudah tentu apabila ia lebih matang, maka ia boleh disesuaikan dengan permintaan setempat kerana kaedah usahawan tani ini ialah menggunakan kaedah fertigasi yang membolehkan kitaran tanaman itu ditukar dengan cepat mengikut keperluan setempat. Setakat ini, kerajaan telah mengenal pasti dan mendapat sekitar 800 ekar tanah-tanah kerajaan persekutuan di seluruh negara yang dikhususkan untuk program ini
Dan dalam tempoh seminggu yang lepas Tuan Yang di-Pertua, kita juga telah mula mendapat sambutan daripada agensi-agensi di negeri-negeri tertentu melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian masing-masing yang akan turut serta menyertai. Jadi bank tanah itu insya-Allah akan diluaskan dari semasa ke semasa. Kementerian Ekonomi juga dengan kerjasama strategik bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan memberikan bantuan berbentuk penyediaan tapak, infrastruktur dan latihan pertanian dan pemasaran dan penjualan dalam tempoh 24 bulan itu. Maka setakat ini berdasarkan economics yang kita sediakan, dalam kerangka ini unjuran pendapatan yang diperoleh daripada hasil jualan cili contohnya bagi setengah ekar bagi setiap seorang penerima melalui kaedah fertigasi ini ialah mencecah RM2,000 sebulan dalam tempoh tiap-tiap bulan 24 bulan itu. Sikit lagi. Komponen kedua ialah yang sering diperkatakan ialah insan, iaitu usahawan makanan melalui mesin vending. Keadaan sekarang ialah untuk orang ramai mula berniaga melalui mesin vending, kosnya itu menjadi terlalu tinggi kerana industri mesin vending di negara ini masih lagi dengan izin capital intensive. Maksudnya mereka yang nak mengusahakan perlu membayar sehingga 20-30 ribu untuk mendapatkan mesin itu. Jadi ini juga menghasilkan satu masalah juga kepada industri mesin vending yang sebenarnya penting untuk penggunaan IoT dalam ekonomi kita kerana keperluan dana yang besar itu. Jadi kaedah yang diambil oleh kementerian ialah untuk memastikan bahawa perkara ini tidak diperlukan. Tidak perlu ada deposit, tidak perlu dibeli. Cuma kerajaan menyalurkan bantuan kepada penerima dalam bentuk sewaan mesin itu tiap-tiap bulan antara RM700 ke RM800 sebulan untuk tempoh 24 bulan. Dan daripada projek rintis yang kita telah lancarkan dalam 2 minggu lepas, setakat ini memang pendapatan harian dan jualan harian akan mencecah sehingga RM2,500 sebulan. Dan yang ketiga ialah melalui inisiatif operator perkhidmatan ataupun Ihsan yang mempunyai matlamat serampang dua mata. Pertama, kita nak pastikan bahawa bentuk-bentuk perkhidmatan yang ada dalam sistem kerajaan dahulu. Contohnya pembersihan, contohnya menjaga kemudahan-kemudahan awam seperti tandas awam dan akan diluaskan kepada kemudahan-kemudahan lain. Perkara ini tidak perlu melalui kontraktor. Kerana bila melantik kontraktor, kontraktor itu dia kena ambil margin dan margin itu menyebabkan gaji yang diterima oleh pekerja itu adalah rendah. Melalui Ihsan, kita memastikan bahawa tugas-tugas ini diberikan terus kepada penerima-penerima daripada golongan miskin tegar dan B40 dan oleh kerana sebenarnya kemampuan agensi-agensi kerajaan dan pihak berkuasa tempatan ini berbeza-beza mengikut tempat, maka sebab itu kerajaan melalui IPR ini akan menambah supaya pendapatan bersih penerima-penerima yang mengambil alih tugas-tugas perkhidmatan ini adalah sebanyak 2,000 sebulan dalam tempoh 24 bulan. Jadi insya-Allah kerajaan yakin bahawa usaha-usaha yang dilaksanakan ini akan membantu menarik penyertaan lebih ramai kumpulan sasar dan ekosistem itu kerana mereka yang menjadi penerima ini akan diwajibkan menyertai koperasi sesama mereka di setiap kawasan. Dan melalui proses ini dan koperasi yang juga melibatkan penyertaan pemegang taruh setempat. Maksudnya pesara-pesara, golongan profesional, mereka yang nak beramal jariah. Maka ini akan membantu melatih penerima-penerima ini supaya selepas 24 bulan itu mereka sudah ada satu bentuk aktiviti penjenaan pendapatan yang berkelangsungan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Sekamat, soalan tambahan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya menyambut baik inisiatif pendapatan rakyat ini kerana kita dapat lihat satu inisiatif yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi serta juga mengurangkan jurang pendapatan. Soalan sembahan saya adalah bagaimanakah pendapatan inisiatif rakyat ini mendapat
menjadi batu loncatan kepada kementerian-kementerian lain selain daripada Kementerian Pertanian tadi, dan juga serta agensi syarikat berkaitan kementerian sebagai platform ekonomi mampan, sustainable economic platform bagi rakyat luar bandar, terutamanya penganggur ataupun anak-anak muda dan belia, untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ekonomi desa yang boleh menjadikan sumber pendapatan aktif dan progresif. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih segaman. Memang betul program-program yang berbentuk begini diusahakan ada juga di kementerian-kementerian lain. Contohnya Kementerian Pertanian ada usahakan, Kementerian Pembangunan Usahawan pun ada juga daripada peniaga kecilan dan sebagainya. Pendekatan yang saya sebut tadi dengan izin One Whole Nation Approach itu jugalah yang diguna pakai di peringkat kerajaan sesama kementerian. Maksudnya apabila program ini, contohnya usahawan tani Intan, memang betul dia menumpukan kepada pertanian, dan oleh kerana template ini disediakan yang meliputi semua rantaian daripada penyediaan peserta sehingga kepada penjualan. Sebab itu kementerian boleh bekerjasama juga dengan Kementerian Pertanian, kerana Kementerian Pertanian menyediakan sokongan latihan dan kepakaran. Dan kepakaran ini disediakan oleh pertubuhan-pertubuhan peladang mengikut kawasan masing-masing. Perkara yang sama juga contohnya akan berlaku dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, kerana mereka akan digolongkan di dalam koperasi setempat. Jadi melalui pendekatan One Whole Nation Approach ini, dia akan menggalakkan kerjasama, malah persaingan daripada kementerian-kementerian dan agensi-agensi lain, kerana IPR insya-Allah akan menyediakan tenaga kerja yang berminat, yang memang betul-betul tahu bahawa ini template-nya. Kerana sebelum ini, salah satu daripada kesukaran program-program sebegini ialah untuk mendapatkan peserta. Untuk mendapatkan peserta mengusahakan program tani, untuk mendapatkan peserta contohnya menyertai koperasi kecil-kecilan. Jadi melalui IPR ini kita berharap supaya bila pintu itu dibuka dan dia disambut dengan baik seperti yang kita dapati setakat ini, kerjasama di antara Kementerian Ekonomi dan kementerian-kementerian lain bukan sahaja boleh memfokuskan kepada 3 template IPR, tetapi penerima-penerima ini juga boleh disalurkan kepada program-program yang sedang berjalan oleh kementerian-kementerian lain yang kalau sebelum ini ada sedikit kesukaran untuk mendapatkan penyertaan. Terima kasih Tuan Ketua. Silakan Yang Berhormat Maran. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Tua. Terima kasih Menteri. Baru-baru dalam bentangan bajet, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyebutkan bahawa beliau akan menoktahkan, maknanya menoktahkan kemiskinan tegar ini. Dalam pahaman saya, menoktahkan di mana tak ada dah lepas tu. Tak ada sambung dah. Tidak ada lagi kemiskinan tegar. Yang Amat Menteri, sebenarnya pengalaman kita, saya pernah jadi pegawai kerajaan. Saya dapat penggal dalam dalam kerajaan dan dalam parlimen. Dan berbagai-bagai program telah dijalankan. Rancangan Malaysia dah ke-12 sekarang. Memang hasrat kerajaan, hasrat kita dalam parlimen ini memang cukup baik. Dan Yang Berhormat sebagai Menteri Baru Ekonomi memang diisi ceritanya indah, amat indah. Kalau boleh hari ini, besok miskin tegar habis segala-galanya. Tapi tahu tak kita bahawa banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan kemiskinan berlaku. Kalau kita rancang baik pun, tetapi penerima program kita tidak bersedia, Ini jadi bukan sudah itulah akan menjejaskan ini. perbahasan soalan. Ya Mak, sekejap. Soalan saya, ya Mak, sabarlah. Saya pun biasa juga parlimen ni. Ya Mak, soalan saya, apakah Ya Mak tahu ataupun kenal pasti, apakah faktor-faktor yang boleh menggagalkan matlamat dan rancangan kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar ini? Sebab saya nak sebut satu, kita pernah merancang untuk menzero dadah 2015. Hari ini dadah semakin dahsyat berlaku. Soalan bukan Sila Ya Mak. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Maran. Saya menerima baik ingatan dan saranan daripada Maran, malah daripada semua ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini. Kerana usaha untuk menangani miskin tegar ini bukan soal politik.
ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang perlu dipikul bukan saja oleh kerajaan tetapi perlukan bantuan dan kerjasama semua pihak. Jadi saya nak ulas dengan cepat Tuan Yang di-Pertua dari dua perkara. Pertama, mengenai menoktahkan yang selalu dijadikan bahan perbahasan setakat ini. Pandangan saya dan perancangan kami di Kementerian Ekonomi apabila kita sebut mengenai menoktahkan ialah kita nak memastikan bahawa kumpulan yang telah menjadi penerima memasuki program ini selepas 24 bulan, mereka keluar daripada garis kemiskinan itu dan sudah pun mempunyai keupayaan untuk menjana pendapatan dan tidak jatuh balik ke dalam kumpulan miskin tegar. Jadi bila kita sebut mengenai menoktahkan, kita memerlukan satu program yang betul-betul mempunyai kelangsungan penjanaan pendapatan untuk keluarga-keluarga ini supaya loncatan yang mereka ada itu seterusnya akan dapat berkekalan. Itu bezanya setelah kita lihat kepada pelbagai program dan juga kita muhasabah dengan pelaksanaan-pelaksanaan sebelum ini. Sebab selalunya juga kesukaran seperti yang Maran sebut tadi ialah kalau bantuan itu diberikan terus berbentuk tunai ataupun bantuan yang seperti yang Yang Amat Berhormat Tambun selalu sebut iaitu dependency syndrome dengan izin. Memang kita boleh hapuskan miskin tegar mengikut statistik dalam tempoh satu hari. Kerana kita ada 136,000 keluarga dalam pangkalan kita IKASih, pangkalan data IKASih kita. Untuk keluar daripada miskin tegar, maksudnya pendapatan miskin tegar ini mesti RM1,500 sebulan kerana garis kemiskinan tegar ialah lebih kurang RM1,200. Boleh dibuat tiap-tiap bulan. Tetapi itu juga bermakna mereka akan terus berada di dalam satu sistem yang bergantung kepada bantuan yang berterusan dan itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi bila kita sebut mengenai menoktahkan, perancangan kerajaan ialah mewujudkan ekosistem itu supaya dari semasa ke semasa seperti yang Maran dan kita semua sedia maklum, sudah tentu garis kemiskinan itu contohnya akan terus naik. Sekarang kita sedang tamatkan survei pendapatan untuk 2022. Sudah tentu garis kemiskinan tegar itu naik daripada 1,200, dia mungkin naik ke 1,400. Jadi bila naik ke 1,400, akan ada kumpulan yang baru. Tetapi paling kurang, mereka yang telah melalui proses ini tidak lagi jatuh ke situ, maka program-program seperti ini yang mensasarkan miskin tegar di masa akan datang akan terus kepada kumpulan-kumpulan yang baru itu dan bukan terus kita memberi bantuan kepada mereka yang terpaksa bergantung kepada campur tangan kerajaan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita selanjutnya